Ya, bersemangat DJ Anis pada pagi ini. Waalaikumsalam. Terima kasih berkongsikan perkongsian di Selangor FM yang dinyatakan tadi kalau anda tidak boleh mendapatkan frekuensi Selangor FM di kawasan anda, boleh mendengarkan secara dalam talian. Dan seterusnya juga kita nak bercakap tentang bantuan yang diberikan dari rakyat kepada rakyat dan juga bantuan untuk mereka yang memberikan bantuan kemanusiaan dalam misi banjir pada kali ini. Kita ingin mendapatkan respon ataupun perkongsian pengalaman beliau sewaktu turun padang menjadi sukarelawan membantu mangsa yang terjejas banjir ini. Lazimnya kita baca di media sosial je Ismail, jadi hari ini kita dengar sendiri kata-kata yang mungkin ingin dikongsikan oleh tetamu yang kami bawakan hari ini. Selamat datang, selamat pagi diucapkan kepada Rozaini Muhammad selaku sukarelawan misi bantuan banjir. Apa khabar? Selamat pagi. Selamat pagi Puan. Ya. Okey, mungkin untuk kita mulakan kita punya kita nak memberikan ucapan terima kasih, menzahirkan ucapan terima kasih kepada petugas-petugas yang meluangkan masa, tenaga dan juga kudrat untuk membantu masa-masa banjir. Cumanya untuk di pihak Puan sendiri, bagaimana pihak Puan mengetahui tentang lokasi-lokasi yang boleh disantuni ataupun yang boleh dilawati untuk memberikan bantuan kemanusiaan banjir ini, Puan? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya saya daripada sukarelawan Nation of Women NGO lah, Nation of Women Selangor dan juga PKN Sepang. So keanggotaan ahli untuk NGO ni memang kita ada merata tempat lah. Selalunya untuk kalau kata info tu kita akan dapat daripada grup-grup WhatsApp. Lepas tu maklumat daripada ahli-ahli yang berada di sekitar kawasan yang terbabit. Macam gitulah. Jadi info tu cepat tau. Selalunya bila sukarelawan turun padang ini antara perkara yang sering kali dilakukan beri bantuan makanan, pakaian dan sebagainya. Cuma bila banjir ni keperluannya sedikit berbeza lah kan. Jadi apakah bentuk bantuan yang Puan salurkan untuk mangsa-mangsa terjejas banjir ni? Kalau boleh kongsikan juga. Untuk yang first day, masa tu yang first day betul-betul tau. Khamis tu malam air dah start naik kan. Dan kebetulan saya pun seorang caterer dekat Kilang. I see, okay. So pada yang Jumaat pagi tu bila pergi Kilang, saya dah tak boleh masuk kat Kilang tau. So breakfast untuk pagi tu saya terus push dekat PPS. Teluk Panglima Garang. Untuk mangsa-mangsa tu lah. Dan untuk bahan-bahan lain memang orang kata makanan apa semua tu permulaan memang untuk pack-pack makanan lah diutamakan. Toto, baju, pampers, kalau wanita. Untuk yang mula-mula memang tu. Tapi bila dah sekarang ni rumah dah orang kata kita dah boleh basuh. Itu kita datang dengan ialah pembersihan macam yang ada dekat gambar tu lah. Dengan water jetnya apa semua. Kita akan bawa bersihkan rumah-rumah diorang semua. Okey. Pergi ataupun melawat ke tempat-tempat selepas pasca banjir ini bukan satu tugas yang mudah. Sudah pastinya banyak halangan laluan yang perlu dilalui dan mungkin ada juga laluan yang ditutup untuk pihak awam dan sebagainya. Jadi bagaimanakah pihak Puan dan juga Puan sendiri menghadapi cabaran dan juga halangan yang dilalui sepanjang menghantarkan bantuan ataupun menyantuni mereka yang terkesan banjir? Okey, itu memang cabaran utama dia lah. Dia punya laluan kita nak ke tempat yang dituju kan. Orang kata hanya ada certain pengangkutan yang boleh digunakan. Macam kalau air dah dalam kita kena pakai bot. Yang kita ni pakai kereta kan. Jadi masalah dia kat situ. Lepas tu dari segi keselamatan, kita pun kadang tak dibenarkan masuk untuk ke kawasan yang berisiko lah. Jadi dekat situ memang sukar sikit untuk menyampaikan bantuan. Pada pandangan Puan sendiri, bila kita lihat situasi banjir yang di luar jangkaan yang berlaku di Selangor ini, ramai pihak yang tampil membantu memberikan bantuan dan sebagainya. Bukanlah mereka yang mempunyai pangkat dan harta, tetapi rakyat biasa yang ada yang viral datang daripada Melaka, turun bawa bot sendiri dengan kereta yang ada saja membantu. Kita juga ada mereka yang bukan beragama Islam yang memasak untuk mangsa-mangsa banjir dan sebagainya, kan viral di media sosial kan. Jadi pandangan Puan tentang situasi ini, orang kata satu bencana di luar jangkaan yang berlaku, bagaimana ia boleh menggabungkan kita semua sebagai masyarakat Malaysia untuk ialah sentiasa mengembali tenaga membantu mereka yang dalam kesusahan. Okey, bagi pandangan saya lah kan, rakyat Malaysia ni baik hati sebenarnya. Bila kita ada musibah ke apa,
semua akan turun bergabung. Itulah semangat keluarga Malaysia. Jadi tak kiralah bangsa ke, agama ke, you pangkat apa ke, syarikat mana ke, orang kata kita akan turun masing-masing dengan bantuan yang seupaya mungkinlah diorang bagi. Tenaga, masa, wang ringgit. Orang tak mengharapkan balasan pun. Memang orang kata yang turun ni memang kita tak harapkan upah atau apa. Seikhlas hati. Apa-apa yang Puan rasakan apabila melihat situasi ini? Apa-apa yang terdetik di hati Puan apabila melihat semua pelbagai bangsa, agama bersatu padu membantu mereka yang terjejas ni? Bangga sangat-sangat. Okay. Yes. Puan, untuk penugasan anggota ataupun penugasan sukarelawan ini di pihak kumpulan Puan sendiri, dalam satu-satu masa itu berapa ramai yang menyertai ataupun yang actually NGO ni dia bergerak di merata tempat. So dia akan mengikut kawasan lah. Okey. Kalau macam semalam ada yang pergi ke Ulu Langat kan. Kat sana diorang pergi dalam 2 atau 3 bas. Okey. Dan ada yang bahagian Sepang, kami pergi ke Labuhan Dagang. Ada juga yang dekat Kapar, Kelang. Masing-masing kita akan bahagi-bahagikan lah macam gitu. Okay. Kalau macam sekarang ni, saya difahamkan Puan sudah lama sebenarnya berada dalam bidang kesukarelawanan ini kan. Jadi sekarang ni apa pengalaman ataupun cabaran yang mungkin Puan boleh kongsi? Ialah sebab kita ada pandemik sekarang ni kan, COVID-19 kalau dulu turun tak ada masalah. Pakai face mask, buat antigen antigen dan sebagainya. Sekarang macam ni, apa beza yang Puan boleh rasakan? Dia orang kata bila kata kita nak buat benda-benda yang macam gitu, satu kita tak boleh ramai-ramai. Okey. Lepas tu yalah SOP tu kita kena jaga juga kan. Dia cabaran dia memang macam gitulah. Okey, untuk kita melihat dan membawa perspektif berbeza tentang cabaran ini kan, ya, sudah pasti juga untuk kita melihat kawasan-kawasan yang terjejas itu ada yang sudah surut, adapun yang masih lagi bertakung airnya ataupun masih lagi bergenang airnya. Jadi untuk pihak keselamatan bagi sukarelawan dan juga kumpulan Puan sendiri, bagaimana mengetuai dan juga memimpin pasukan-pasukan sukarelawan itu supaya paling utama adalah mengutamakan keselamatan dan juga kesihatan kendiri masing-masing? Itu memang ditekankanlah. Apa-apa pun kita kena utamakan keselamatan kita dan juga orang kata dari segi aspek kesihatan semualah. Jangan orang kata main redah aja semua kan. So selalunya yang itu kita macam saya ni cuma ahli biasa. Kita akan follow daripada ketua-ketua lah, mereka yang akan bagi arahan dan kita just follow. Puan ada tak pengalaman yang boleh dikongsikan setakat ini yang menyentuh perasaan Puan yang mungkin boleh dikongsikan kepada orang ramai untuk dijadikan sebagai pengajaran ataupun iktibar? Okey. Yang menyentuh sangat tu orang kata ialah ada makcik ni, dia actually dia buat kuih untuk saya. Okey. Okey, tapi rumah dia tenggelam dan ni dekat mana, dekat yang ini dekat Teluk. Dekat okey. Anak dia dah meninggal aksiden baru-baru ni. Sebelum itulah, sebelum pandemik. 2 orang tahu anak dia. Jadi orang kata memang bila dia jumpa saya, bila saya hantar kan, tak tahu nak cakap apa lah. Dia hanya menangis. Dan orang kata apa, saya pun tak tahu nak cakap apa. Dia suruh dia bersabar. Pun benda tu orang kata semua orang boleh cakap kan. Tapi itulah. Ya, ibaratnya berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Mereka yang terkesan ini sudah pastinya berada dalam keadaan gelisah, resah dan juga mungkin memikirkan apa yang akan terjadi pada masa depan. Sama-samalah kita membantu. Dalam perihal bantuan ini, apakah adanya orang-orang persendirian, badan-badan persendirian yang juga turut membantu menyumbangkan, yang juga disalurkan melalui pihak Puan sendiri untuk disumbangkan kepada mangsa-mangsa? Buat masa ni alhamdulillah kadang kita bergabung antara NGO dan ada juga yang orang perseorangan yang datang mengantar bantuan macam dari Kelantan apa semua tu kan. Diorang datang untuk membantu, especially Selangor lah. Sebab dengan alasan dulu masa mereka kena kita ke sana. Jadi sekarang mereka membalas balik bantuan kita. Manakah Puan ada di lapangan kan, berada dengan mereka ni daripada mulanya, awalnya banjir tu bermula sehingga sekarang dah surut, memerlukan kerja-kerja pembersihan dan sebagainya. Apa Puan lihat antara keperluan utama mangsa-mangsa yang terjejas banjir ni? Apa barang yang mungkin boleh disumbangkan? Ialah wang tunai kan, makanan semua tu. Itu memang dah banyak orang kata ada
setengah PPS tu dah lambatkan lebih kan. Tapi sebenarnya kita tak boleh nak fokus sangat kat PPS tau. Sebab ada certain yang terkena ni, mereka tumpang rumah orang lain. Maknanya rumah saudara. Dan dalam rumah saudara tu pula mungkin ada 2-3 family atau 4 family dah pun. Sebab mereka jadi selalunya kami akan fokus dekat rumah yang menumpang ni. Sebab ialah kalau ada satu keluarga tu dia nak tampung 5-6 keluarga kan. Berapa banyak seharian dia nak keluarkan belanja untuk makan apa semua. Selalunya bantuan kami akan salurkan dekat rumah-rumah yang macam ni. Puan, untuk kita nak berceritalah pengalaman tentang proses membantu membersihkan rumah-rumah mangsa banjir ini, ada mungkin rumah yang mungkin 80% terkesan teruk oleh banjir. Ada yang mungkin 100%, ada yang mungkin juga runtuh rumahnya. Ada yang juga mungkin memerlukan runtuh bantuan. Tu saya tak jumpa lagi lah. Cuma yang totally lost tu dekat Labuan Dagang semalam memang ada. Ya. Ada juga yang mungkin memerlukan bantuan untuk membersihkan lumpur dan juga untuk mengalihkan barangan. Jadi di pihak Puan sendiri dan juga di pihak sukarelawan, bagaimana menyusun proses pembersihan itu supaya dapat dilaksanakan? Kami akan keluarkan barang-barang yang dah rosak tu, kumpulkan dekat satu tempat. Maknanya tempat tu memang diorang khas longgokkan lah. Selepas tu kami akan bersihkan dalam rumah tu. Memang setiap kali pergi rumah ke rumah kami akan bawa satu water jet lah untuk memudahkan proses apa semua sehingga rumah tu bersih, tak ada lumpur, tak ada apa. Kami akan berpindah pula ke rumah yang lain. Tapi itulah orang kata dalam sehari tu paling banyak pun 5 atau 6 rumah saja. 5 atau 6 rumah. Daripada pukul 9 pagi sampailah ke petang. Bagi bersihkan lumpur tu. Sebab dia satu rumah. Satu rumah, yelah. Nak kerja bersihkan. Bilik, dapur. Kata memang macam semalam tu dekat surau. Pun macam tu. Sebab surau tu dia gunakan untuk tadika SRA. Bawah dia. Jadi ada 3 kelas lah kat situ. Pun makan masa cukup lama juga. Untuk sebuah rumah tu berapa orang kalau nak dibersih? Sebuah rumah selalunya kami akan 3 perempuan, 3 lelaki lah. Lelaki ni yang berat. Yelah, kerja-kerja pembersihan ni yang kita nampak dekat yang orang share tu yang dia cuci lantai je. Tapi sebelumnya tu nak kena kita kena keluarkan dulu. Keluarkan barang dulu. Lepas tu baru kita boleh bersihkan. Baru nak bersihkan lantai nanti barang-barang ada tu susah juga kan. Kalau boleh kongsikan juga Puan apabila berada di sana kan, apa respon mangsa-mangsa banjir ni? Apabila melihat kedatangan sukarelawan seperti Puan berada di rumah mereka bantu. Gembira. Apa yang diucapkan oleh mereka apabila bertemu dengan Puan dan juga ahli kumpulan sukarelawan Puan apabila datang bantu mereka. Mungkin kita pun tak, orang kata diorang pun tengah bersedih dalam masa yang sama, letih apa semua kan. Tapi bila kita datang bantu mereka gembira, ucapkan terima kasih, itu pun dah memadai buat kami. Kita lihat juga Shu, di kawasan ada juga sukarelawan yang bukan saja membantu membersihkan, di samping itu juga turut menyediakan makanan, memasak. Dia selalu kalau macam gitu yang kawasan besar lah, macam Hulu Langat semalam, ada NGO daripada PKN dan National Women bergabung untuk masakan panas untuk diagihkan kepada sukarelawan yang bertugas dan juga mangsa-mangsa lah. Yelah, kita sukarelawan pun perlu jaga kesihatan juga ya. Jangan perlu makan juga. Sebab kita pun ada berita yang sudah dilaporkan ada satu kematian yang membabitkan sukarelawan sewaktu membantu kerja pembersihan dan sebagainya. Dan bila bercakap berkenaan dengan kesihatan ini, untuk anda semua yang berada di lapangan bantu mereka terjejas banjir seharusnya mendapatkan ubat-ubatan yang betul untuk mengelak daripada terkena penyakit bawaan air. Jadi bagaimana Puan ke arah itu kalau boleh kongsikan juga? Kalau yang itu safety first lah orang kata. Kita pakai safety boot apa semua tu lah. Yang macam itu. Puan, kalau kita tengok air tu dah bergenang, kalau rasa kita memang jenis allergic, tak payahlah masuk dulu. Sebab kita nak bersihkan kat dalam pun memang tak boleh. Air tu masih ada kat dalam. Jadi better kita cari yang rumah dah tak ada air. Sebab dia dalam kawasan tu, dia ada certain tempat dah kering tau. Ada certain tempat masih air paras ni. Baik, mungkin pengharapan Puan yang sudah pun membantu mereka dan masih lagi akan terus membantu mereka yang terjejas dengan bencana seperti ini. Apakah mungkin pengharapan Puan mewakili pihak NGO dan juga pihak sukarelawan yang menyertai? Kita harapkan bantuan berterusan lah. Sebab orang kata mangsa-mangsa ni memang memerlukan sangat-sangat bantuan kita. Tak kira dari segi barangan, sokongan moral. Sebab ada yang orang kata lagi-lagi yang baru nak meniaga selepas lockdown apa semua kan.
baru nak bernafas orang kata tahu. Jadi bila kata benda ni menimpa dia lebih teruk dari lockdown. Lockdown at least semua kita punya perniagaan tu masih ada. Tapi bila kata banjir, dia terus habis. Bayangkan kalau selepas lockdown tu kita buat mungkin loan mikro itu mikro ini kan. Macam mana kita nak tampung? Sedangkan kita dah tak ada apa-apa dah bila dah banjir. Baik, kita ucapkan selamat maju jaya. Terima kasih juga atas jasa dan juga bantuan yang diberikan. Itu dia Puan Rozaini Muhammad yang juga turut menyertai misi sukarelawan misi bantuan banjir dan juga turut memimpin misi sukarelawan bantuan banjir. Kita ucapkan selamat maju jaya juga untuk para sukarelawan yang akan terus saja membantu mereka yang terjejas disebabkan oleh bencana banjir ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Puan. Okey, kita harap agar perkongsian Puan Rozaini seketika tadi dapat memberikan sedikit